laksanakan satu projek yang kecil tetapi mempunyai impak yang tinggi dalam tempoh kurang daripada 3 bulan. Itu pesan Bapak QCC kita, Profesor Kaoru Ishikawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar? Semoga sihat semuanya. Dan bertemu lagi dalam siri video KIK. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding Uno Q Consult Enterprise. Hari ini, tajuk perkongsian kita kali ini adalah aktiviti dalam penghasilan projek KIK. Pesan saya dalam tajuk ini ataupun panduan-panduan yang saya bakal beri adalah untuk memastikan saudara-saudari sebagai ahli KIK hendaklah penuh iltizam dan tekun melaksanakan aktiviti-aktiviti dalam penghasilan projek itu secara berkumpulan. Secara berkumpulan maksudnya ialah sebatang lidi apa yang dia mampu buat. Tapi kalau kita kumpulkan menjadi sebatang penyapu, akan membersihkan kawasan dan mencantikkannya. Kita kena laksanakannya dalam sekumpulan, memahami, mempelajari proses-prosesnya dan melaksanakan bersama keputusan-keputusan supaya kita benar-benar merasai kejayaan kumpulan itu. Jadi, itu pesan utama saya dalam melaksanakan aktiviti KIK. Jadi, tujuan perkongsian saya akan menjelaskan maksud aktiviti yang ada dalam penghasilan projek KIK dan bagaimana pelaksanaan aktiviti itu secara berkesan. Maksud aktiviti KIK adalah aktiviti kumpulan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu dengan sempurna. Sebagai saya metaforakan tadi di awal pertemuan ini, sebatang lidi tidak mampu untuk membersihkan kawasan atau membersihkan satu itu berbanding dengan sebatang penyapu. Jadi kita teruskan perkongsian ini. Aktiviti KIK yang pertama ialah aktiviti memilih projek dan menetapkan objektif serta sasaran penyelesaian projek. Yang maksudnya ialah kita perlu memilih projek-projek yang signifikan untuk kita laksanakan. Saya yakin saudara-saudari faham mengenai istilah signifikan itu, iaitu projek-projek yang mempunyai faedah ataupun yang bakal memberi impak yang tinggi, memberi kesan yang segera dalam pengurusan ataupun sebagainya. Kemudian kita perlu menetapkan objektif projek kita ataupun tujuan ataupun matlamat kecil yang smart, yang spesifik, measurable, attainable, reliable dan di dalam time bound yang sesuai. Kita laksanakan. Seterusnya ialah sasaran penyelesaian projek. Sasaran penyelesaian projek adalah matlamat utama yang kita nak capai dalam pelaksanaan aktiviti itu, supaya dan sasaran penyelesaian projek ini hendaklah jelas pada tempoh projek itu. Nasihat saya untuk kumpulan-kumpulan baru, kena santai melaksanakannya dan sambil kita mempelajari ataupun mengutip pengalaman, laksanakan satu projek yang kecil tetapi mempunyai impak yang tinggi dalam tempoh kurang daripada 3 bulan. Itu pesan Bapak QCC kita, Profesor Kaoru Ishikawa. Okey. Seterusnya aktiviti kedua, iaitu menghuraikan permasalahan dan mengemukakan cadangan penambahbaikan projek. Maksud menghurai itu macam mana? Kita kena menganalisa, sama ada menganalisa proses ke ataupun menganalisa produk itu ke,
ataupun menganalisa satu perkhidmatan itu untuk kita lihat apakah sebenarnya masalah-masalah kepadanya, dan cuba saring untuk mendapatkan punca yang paling mungkin yang mengakibatkan permasalahan itu berlaku. Pemilihan ataupun mencari punca masalah dan memilih punca masalah paling mungkin itu perlu pembuktian. Bukan saja kita agak-agak ataupun berdasarkan kepada database. Kadang-kadang memerlukan teknik-teknik yang sesuai dan memerlukan data-data yang sesuai dan juga fakta-fakta yang jelas untuk mencari punca masalah paling mungkin. Selepas itu, bertolak daripada punca-punca masalah paling mungkin itu, kita cuba canai semula dan kita cari pelbagai cadangan peluang penambahbaikan untuk mengatasi masalah itu. Jadi kita kena daripada pelbagai cadangan-cadangan atau peluang penambahbaikan itu, kita cuba cari yang terbaik, cari yang mempunyai nilai yang kita jangkakan akan memberi nilai yang serta impak yang besar kepada projek itu. Itu aktiviti kedua. Seterusnya, aktiviti ketiga dalam KIK, ini seperti yang tertera sini, ialah untuk merekod dan menyimak prestasi cadangan penambahbaikan yang sebenar projek itu. Maksudnya ialah setelah kita mendapat atau merumuskan satu cadangan penambahbaikan daripada pelbagai cadangan potensi-potensi ataupun peluang-peluang penambahbaikan itu, kita pilih satu dan kita uji cuba, atau orang kata kadang-kadang kita uji lari, dry run, trial, ataupun kita cuba pemilihan cadangan penambahbaikan, peluang penambahbaikan itu ataupun cadangan penyelesaian projek itu. Dia memerlukan kaedah yang sesuai juga, ataupun teknik-teknik yang sesuai bagaimana untuk kita melaksanakannya. Seperti kita perlu memilih tempat untuk melaksanakannya, siapa yang perlu terlibat, siapa yang perlu, ahli mana yang perlu memantau. Jadi yang penting di sini ialah kita sentiasa kita masih idea ataupun cadangan itu masih lagi idea kita, dan kita perlu mengikuti seterusnya. Walaupun kita serahkan pada pihak lain untuk melaksanakannya, kita pantau dia. Kita catat apa jua yang berlaku di situ, apa yang sepanjang uji lari dilaksanakan. Dan untuk tempoh tentu mungkin kita perlu rumus balik atau lihat balik, analisa balik semua data-data dan fakta yang telah kita kutip ataupun kita catat, untuk kita melihat bagaimana prestasi cadangan penambahbaikan itu. Adakah ia meningkatkan ataupun menjadikan satu produk itu lebih baik, lebih cantik, ataupun satu proses itu lebih sempurna atau sebagainya, mempunyai nilai-nilai kejuruteraan ataupun nilai yang kos, keberkesanan kos yang jelas. Jadi dia kita kena lihat terutamanya dalam konteks ini ialah kita kena pastikan bahawa pelaksanaan uji cuba itu ataupun uji lari itu haruslah kita capai sehingga sasaran penyelesaian projek kita itu tercapai. Perlu pelajari apa kesilapan, penambahbaikan dan sebagainya, dan kita baiki dengan itu, sehinggalah dia menjadi satu inovasi daripada hasil sebagai satu penghasilan projek kita itu. Okey, kita lihat pula aktiviti keempat. Jadi dalam aktiviti keempat ni kita perlu mengesahkan pencapaian objektif kita dan sasaran penyelesaian projek. Di peringkat ini untuk mengesahkan
pencapaian itu bukan lagi milik kita lagi. Kita cuma membuktikan berdasarkan kepada catatan-catatan dan juga pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui tadi dengan pihak yang bersama kita melaksanakan uji cuba tadi itu, mempersembahkan data dan fakta pelaksanaannya, dan adakah perbezaan antara keadaan sebelum projek dilaksanakan dengan selepas projek dilaksanakan. Adakah ada peningkatan hasil, contohnya adakah dia menjadi lebih mudah kita punya proses itu, sesuatu proses itu. Jadi kita sahkan dan kita kena buktikan untuk mendapat pengesahan dari pihak-pihak yang berwajib. Demikian juga pencapaian sasaran kita, penyelesaian projek kita. Adakah kalau kita tentukan sasaran kita pengurangan 60% contohnya, ataupun zero defect dan sebagainya, itu ultimate objective quality kita, atau matlamat quality, zero defect, itu apakah sebenarnya pencapaian telah kita capai ketika itu. Jadi kita kena bincangkan dia sedalaman dengan pihak pengurusan atau pihak-pihak yang berwajib untuk mendapat mengesahkannya. Jadi selepas uji cuba tadi itu, kita ke aktiviti 5, iaitu pembentangan dan menerima penilaian kebersihan projek itu. Kalau di peringkat 4 tadi itu, kita mungkin perbincangan secara kelompok kecil, tetapi kali ini kita perlu membentangkan keberhasilan ataupun hasil dan keberhasilan projek itu kepada satu pihak ataupun secara resminya ataupun secara berstruktur pembentangan ini. Jadi pembentangan ini membentangkan yang kita namakan sebagai persembahan pengurusan, ataupun pembentangan kepada pihak yang terlibat ataupun yang pihak berkepentingan to buy in our idea, iaitu penghasilan projek kita itu kerana berasaskan kepada pencapaian kita. Jadi bentangkan proses penghasilan dan keberhasilan projek itu serta bukti-bukti itu kepada, kalau di pihak persembahan pengurusan, kepada semua ketua jabatan mungkin, kepada semua mungkin pada wakil pelanggan, wakil pemegang taruh dan sebagainya. Kita perlu lebih bersedia sebagai satu kumpulan dengan penuh keyakinan untuk membentangkan supaya mereka yakin akan pencapaian kita, terpikat dengan kita punya hasil inovasi tadi tu. Kerana kita akan sekaligus juga meminta atau memohon kelulusan untuk mengguna pakai cadangan itu ataupun hasil inovasi kita itu dalam situasi yang sebenar, situasi pekerjaan yang sebenar. Ataupun mungkin kalau mempunyai satu inovasi yang cantik, yang jelas, mungkin pihak-pihak yang terlibat mungkin akan menerimanya sebagai satu inovasi baru. Jadi kita bentangkan dengan penuh yakin dan dengan pembuktiannya, siap dengan kita punya demonstrasi atau sebagainya, demo bukan demonstrasi jalanan. Ini menunjuk cara kebergunaan dia tadi tu, dan kita menunggu reaksi dan maklum balas daripada pihak pengurusan sama ada dia menerimanya penghasilan hasil projek kita, sama ada itu tertakluk kepada keputusan pihak berwajib. Mungkin dia menerima keseluruhan cadangan kita atau menerima inovasi itu seadanya, berdasarkan kepada pencapaian inovasi itu, menerima semuanya seadanya untuk dilaksanakan. Tapi mungkin sebahagian mungkin perlu penambahbaikan inovasi itu, untuk meningkatkan lagi pencapaiannya, dan mungkin pengurusan juga memberi cadangan-cadangan tambahan untuk lebih mencanggihkan kita punya inovasi itu. Ataupun mungkin, dan kita doakan, ataupun jarang saya temui pihak
berwajib menolak cadangan itu. Jadi kita kena forward in dengan penuh yakin dengan persiapan-persiapan yang ada untuk kepada pihak pengurusan bagi pelaksanaan inovasi itu di peringkat jabatan di dalam organisasi kita itu. Dan kita teruskan kepada aktiviti 6, iaitu aktiviti penyeragaman. Jadi setelah kita terima kelulusan untuk pakai hasil projek itu dalam situasi pekerja yang sebenarnya, kita perlu mengambil tindakan-tindakan untuk penggunaan inovasi itu. Jadi selain daripada itu, kita masih lagi perlu memantau perkembangan ataupun cabaran-cabaran inovasi baru, selain daripada kita memberi latihan kepada pihak yang terlibat dan pengumuman kepada pelanggan-pelanggan kita bahawa kita telah menggunakan kaedah baru ataupun menggunakan produk baru, perkhidmatan baru ataupun menggunakan proses yang baru. Kita sentiasa pantau perkembangannya dan melihat peluang-peluang penambahbaikan kepadanya. Dalam pada itu, kita juga boleh berkongsi ataupun buat promosi hasil projek kita itu untuk tujuan yang kita namakan sebagai pengembangan. Kita sama ada replikasi ataupun untuk kita komersialkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Itu pun kita masih lagi perlu memantau perkembangan. Kita tidak lepaskan begitu saja. Mungkin maklum malas yang perlu kita terima, apakah kesan, apakah yang perlu ditambah baiki cadangan-cadangan lain daripada pihak lain yang menerima inovasi kita secara replikasi ataupun yang pihak-pihak yang membeli hasil produk kita itu. Tapi sebelum kita berkongsi ataupun kita buat promosi, pastikan bahawa inovasi kita itu telah kita daftarkan dengan MyIPO, supaya kita dilindungi dengan undang-undang hak cipta akan inovasi yang kita hasilkan itu, supaya kita menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan pihak-pihak lain yang menggunakannya, supaya tidak menimbulkan pertelagahan ataupun kerugian di pihak kita terutamanya. Gitu. Jadi bagaimana nak memastikan pelaksanaan aktiviti ini dengan besar? Yang pertama, laksanakan dalam waktu bekerja. Kenapa kita perlu laksanakan dalam waktu bekerja? Kerana kita mungkin mudah berhubung dengan rakan-rakan lain dalam organisasi untuk kita melaksanakan projek kita itu dalam waktu bekerja, tetapi kita tak boleh memakan masa yang lama. Mesyuarat yang efektif, mesyuarat KIK yang efektif adalah kurang daripada 1 jam, supaya selain pada kita melaksanakan projek, kerja-kerja hakiki kita tidak terabai, terlaksanakan dalam waktu bekerja. Di luar waktu bekerja banyak halangan yang kita terima, kita akan hadapi. Kemudian kita bekerjasama dengan pihak pengurusan. Kita mohon sokongan dan bantuan daripada pihak pengurusan. Daripada mula kita bercadangkan, kita berniat ataupun kumpulan memilih projek, sehinggalah kita nak melaksanakan aktiviti-aktiviti, aspek-aspek pemboleh daya inovasi itu perlu sama-sama kita pohon dan pihak pengurusan bantu. Mungkin malah ada juga kumpulan-kumpulan yang menerima sumbangan kewangan yang sewajarnya sebagai kos untuk melaksanakan pembangunan inovasi. Dan yang paling pentingnya ialah penyertaan ahli dan seluruh warga yang terlibat. Di sini kita ingat falsafah KIK, penyertaan, the participation tu kita buangkan
yang kita perlu sembunyi untuk membuat penambahbaikan. Kerja baik, kenapa kita sembunyikan? Kita kongsi dengan rakan-rakan. Sama ada ahli KIK itu sendiri yang memahami sejelasnya apa yang sedang kita lakukan, ataupun pihak-pihak ataupun rakan-rakan lain dalam warga kerja organisasi. Kerana matlamat utama kita adalah untuk faedah organisasi itu. Itu supaya jelas, semua orang tahu, semua orang boleh menyertai secara langsung ataupun tidak langsung dalam pelaksanaan aktiviti KIK. Baik, saya harap saudari faham apa itu aktiviti-aktiviti KIK. Ada 6 aktiviti utamanya dan bagaimana untuk melaksanakannya dengan berkesan. Itulah perkongsian ringkas saya kali ini, dan hingga bertemu lagi dalam video akan datang yang bertajuk objektif dan sasaran penyelesaian projek. Oleh itu, jangan lupa like, subscribe dan share video ini dengan rakan-rakan lain. Untuk mendapatkan maklumat mengenai penawaran perkhidmatan UNO-Q Consult Enterprise, sila layari www.unoqconsult.com. Teruskan kecemerlangan. Assalamualaikum.